Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk tajuk yang ke-9, iaitu cadangan penambahbaikan dalam bab kita sekarang ni, iaitu penghasilan produk. Okey, membuat cadangan penambahbaikan produk berdasarkan laporan keputusan ujian, di mana pada minggu lepas ataupun bab sebelum ini, subtopik sebelum ini, kita belajar tentang cara-cara untuk melakukan pengujian dan penilaian. Okay, produk yang telah dilakukan pengujian dan penilaian akan dibuat penambahbaikan sekiranya perlu berdasarkan laporan pengujian dan penilaian yang diperoleh. Penambahbaikan bertujuan menjadikan produk lebih baik dan sempurna dari segi kefungsian dan mampu mencapai objektif asal penghasilannya. Beberapa perkara utama yang perlu diambil kira semasa membuat penambahbaikan produk. Okey, di sini disenaraikan ada 6 perkara yang perlu diambil kira untuk kita nak tambah baik produk kita itu. Okey, apa perkara yang pertamanya? Iaitu menambah atau menggantikan komponen yang rosak atau tidak bersesuaian. Kita nak tambah, dalam maksudnya nak extend, ataupun kita nak gantikan komponen yang rosak ataupun yang tak sesuai. Okey, yang kedua, membuat pengubahsuaian pada bahagian tertentu supaya produk lebih mantap dan efisien. Okey, pada pengubahsuaian pada bahagian tertentu. Okey, ini dari segi, mungkin dari segi reka bentuk lah. Jika ada satu bahagian yang, contohnya kalau kawan kamu dia menghasilkan kereta solar. Okey, kereta solar, kita nak tengok dari segi kelajuan kereta tu contohnya kan. Jadi mungkin design dia tu kena bagi ada aerodinamik untuk atasi angin tu, untuk dia pergi dengan lebih laju. Contohnya macam tu lah. Jadi dia kena baiki dari segi reka bentuk di bahagian hadapan kereta tersebut. Okey. Yang ketiga, menambah baik kemasan pada produk seperti susunan komponen dan warna yang digunakan. Okey, tambah baik dari aspek kemasan dia pula. Kemasan tu maksudnya finishing dia tu. Pertama dari segi susunan komponen dan yang kedua dari segi warna yang digunakan. Okey, kita mula-mula kita buat, kita tengok warna ni macam tak sesuai contohnya. Tak sesuai, jadi kita guna warna yang lebih sesuai. Contohnya kita nak hasilkan satu produk di mana kita punya sasaran kita ialah kanak-kanak, tapi kita guna warna hitam dan putih. Kita cek balik, dari segi kesesuaian warna dengan budak tak sesuai. Jadi kita tukar warna yang lebih terang, lebih ceria. Contohnya warna oranye kan, warna merah. Okey, seterusnya yang keempat, mengubah reka bentuk produk untuk disesuaikan dengan fungsinya. Okey, kita ubah reka bentuk tu, tengok balik kepada fungsi dia. Fungsi kepada produk tersebut. Contohnya, kalau produk itu kita nak gunakan di dalam bilik air, contohnya bekas letak berus kita nak letak dalam bilik air, kita tidak boleh guna bahan yang tidak kalis air. Contohnya macam kalau kita gunakan kayu tak sesuai sebab dia akan merekut, kita tengok balik. Kalau guna kayu mungkin boleh, tapi kita kena cover dengan plastik contohnya kan. Okay, tengok berdasarkan pada kesesuaian ataupun fungsi produk itu. Okay, yang kelima, memberi perhatian terhadap ciri-ciri ergonomik bagi keselesaan pengguna. Tengok balik ergonomik, maksudnya bila pengguna akan berasa selesa untuk menggunakan produk tersebut. Itu maksudnya. Kalau kamu bila kamu buat ujian dari segi keselesaan, rasa betul tak selesa, jadi perlu diubah suai. Perlu diubah. Diubah bahagian mana yang tidak sesuai itu. Contohnya kalau kita hasilkan kerusi,
kita nak supaya pengguna, biasanya pengguna dia akan duduk dengan postur yang betul, bersandar dengan keadaan selesa. Jadi perlukan apa bahagian belakang ni, perlukan kerusi sampai kepala ke, supaya semua kerusi itu dapat memegang hampir keseluruhan bahagian badan untuk meninggikan tahap ergonomik produk tersebut, bagi rasa selesa. Okey, seterusnya ciri ergonomik yang keenam ialah ciri keselamatan. Memberi perhatian kepada ciri keselamatan yang perlu ada pada produk. Kalau rasa tak selamat, kalau rasa ada bahagian yang tak selamat, cadangkan apa yang perlu dibuat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni ialah cadangan sahaja, cadangan penambahbaikan. Bukannya kamu tak perlu lah ubah, ditukar ke, baiki ke, potong sana, potong sini, tak perlu. Cuma kamu perlu cadangkan penambahbaikan tersebut. Selepas kita buat penambahbaikan, kita akan design semula produk tersebut ikut pada cadangan penambahbaikan tersebut. Kelemahan yang kena pasti, lepas tu tulis cadangan penambahbaikan tu, lepas barulah kamu kena lukis semula. Lukis semula produk kamu yang telah diubah suai. Okey, dalam lukisan ni, pertama lukisan 3D lah, dalam bentuk warna, maksudnya kamu kena colorkan dia kan. Kemudian maksudnya ada rendering kat sini. Kemudian buat label bahagian-bahagian yang kamu tambah baik itu, bahagian yang kamu tambah baik. Tengok pertama dia buat Swiss dan pengawal kelajuan. Okey, duduk kat atas ni. Tempat sambungan pengecas bateri, pemegang dan penutup ruang bateri. Okey, nampak dari segi tekstur pada produk ni pun kita dah tahu dah dia adalah jenis plastik ataupun jenis plastik ataupun fiber. Okey, dan bahagian ruang motor AT. Okey, sini ada ruang motor AT, tapak penggilap gear, pad penggilap. Okey, di mana di ruang motor AT ni dia akan tambah motor AT yang mempunyai daya kilas yang tinggi tadi. Okey, gagasan kamu kena buat ayat macam ni, macam yang ditulis kat sini. Okey, berdasarkan laporan pengujian dan penilaian, produk kamu itulah didapati mampu berfungsi seperti yang dirancang dan selamat digunakan oleh pengguna. Kena habaq dulu. Okey, berfungsi seperti yang dirancang dan selamat digunakan. Memang itulah kita punya tujuan kita menghasilkan produk tu kan. Walau bagaimanapun, beberapa penambahbaikan perlu dilakukan pada produk. Penambahbaikan tu untuk bagi dia nak jadi lebih baik. Okey, kelemahan yang dikena pasti dan cadangan penambahbaikan. Okey, lakaran cadangan penambahbaikan produk. Buat lakaran balik, buat lakaran semula dengan melabel bahagian-bahagian tertentu. Okey, saya rasa setakat ini dahulu kelas kita untuk hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapat menyiapkan laporan ini, cadangan penambahbaikan ini cepat mungkin dan hantarkan kepada cikgu kelemahan. Cikgu nak tengok bahagian kelemahan yang dikena pasti dengan cadangan penambahbaikan. Kamu buat semua, sekali lakaran, cadangan dan lakaran. Tapi bahagian yang cikgu nak, yang kamu kena snap bagi cikgu ialah kelemahan yang dikena pasti dan cadangan penambahbaikan tu. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.